Hello guys, welcome to my channel. Okay, so hari ni saya akan kupas satu topik. Selalu orang akan tanya, masa apa yang sesuai untuk kita nak trade? Okay, jadi soalan ni biasa trader newbies. Okay, dia akan tanya, bila masa cikgu kita boleh trade ataupun masa yang sesuai untuk trade forex? Okay, jadi saya akan kupas dalam video hari ini. Okay, jadi sebelum tu jangan lupa untuk klik subscribe and then klik bell icon. Okay, jom. Okay, so soalan ini, masa bila sesuai untuk kita trade forex? Okay, jawapan senang ataupun jawapan mudah kalau tanya saya, masa bila-bila pun sesuai. Okay, kalau kita ada setup, kita nampak entry ataupun dia ikut SOP kita ataupun ikut teknik kita, semua masa adalah sesuai untuk kita trade. Tapi of course ada masa tertentu yang kita boleh trade untuk mendapat movement yang cepat, sebab kita tak nak tunggu sampai 2-3 hari untuk dapat 10-20 pip. Kalau boleh kita nak dapat dalam 2-3 jam. Okay, itu adalah biasa kehendak manusia atau kehendak trader untuk dapat profit dalam masa yang singkat. Okay, jadi sebagai trader baru dalam bidang forex, okay, ni lain dengan saham. Saham kita cuma boleh trade waktu orang kata banking hours ataupun office hours lah. Okay, tapi lebih tepat masa exchange buka, which is normally daripada pukul 9 pagi sampai pukul 4.30 petang ataupun 4.45 petang sebelum exchange ataupun bursa Malaysia tutup. Okay, so dalam forex, okay, siapa yang dah pernah trade forex, kita selalunya akan sebut kita ada 3 session ataupun 4 session lah to be exact, tapi selalu kita akan combine Sydney dengan Tokyo sebagai Asian session, London dengan Europe sebagai satu session, New York sebagai satu session. Okay, so selalunya kalau Sydney samalah dengan New Zealand, Australia, New Zealand, dia akan buka lebih kurang pukul 5 pagi ataupun lajak 1 jam masa daylight saving time lah. Okay, tapi biasa kita katakan kita ambil pukul 5 lah. Okay, pukul 5 dia buka. Tokyo Open dalam pukul 7 ataupun pukul 8 lah. Okay, so bila saya sebut ni, kadang-kadang dia ada terlajak 1 jam sebab daylight saving time lah, masa time spring je. Okay, daripada bulan 3 sampai bulan 10 ataupun dari bulan 10 sampai bulan 3 lah. Okay, so dia beza ada sejam. Okay, tapi secara general kita beritahu pukul 5 buka Australia, New Zealand, pukul 7 Tokyo, pukul 3 London, pukul 8 atau 9 New York session. Okay, so ini adalah time. Okay, so daripada time ni kita boleh nampak kita sebenarnya forex kita boleh trade sepanjang masa. Okay, 24 jam 5 hari sehari. Okay, okay, ni just different view lah. Ini biasa dekat Google apa semua kita akan pakai GMT time. GMT time adalah London Greenwich time. Okay, so sama je dengan tadi, cuma kita tambah 8 jam lah untuk dapat kita punya time. So kalau ikut London punya time pukul 9 malam, maknanya pagi Malaysia lah. Okay, so Tokyo, London, New York, so sama saja. Okay, so kalau ke mana kita baca GMT time, kita just tambah 8 jam. Okay, atau 7 jam lah kalau masa daylight saving time. Okay, so ini secara grafik, infografik saya bagi tahu. Okay, first of course matahari terbit daripada timur, jadi Australia, New Zealand ni dia akan buka dulu Sydney session, lepas tu baru buka Tokyo session. Okay, lepas tu London dalam pukul orang kata pukul 3 ataupun pukul 2-3 petang lah. Okay, ini masa dia. Okay, ni pagi pukul 5-6 pagi. Okay, so Tokyo dekat sini lah. Okay, and then New York dia akan buka malam lah. Okay, so ini sebab ni GMT, yang bawah ni EST, Eastern Central Time ke apa. Okay, so boleh google lah. Okay, so okay, so kita pergi. So waktu apa yang sesuai untuk kita trade? Okay, secara generalnya, okay, gold atau USD kita boleh trade sepanjang masa. Okay, of course volatility ada masa tertentu dia akan laju ataupun cepat bergerak. Okay, which is normally London dengan US hours kita akan nampak gold agak volatile lah.
Tapi ini tidak bermakna masa Asian session gold tak bergerak laju. Okey, dia pun akan bergerak laju tapi secara lazimnya. Okey, kalau katakan tiba-tiba ada perang dingin antara katakan Jepun dengan China ke apa ke atau Korea, of course gold akan gerak pagi lah. Okey, tapi kalau tak ada apa-apa event apa semua tu, selalunya kita akan nampak London dengan US volatility akan tinggi atau momentum akan tinggi sebab liquidity banyak, sebab masa tu lah big fund managers ataupun hedge fund, bank-bank selalu membuat transaksi yang berjuta-juta, berbilion-bilion. Okay, masa Asian session dia punya liquidity cuma mungkin beratus-ratus ribu atau beratus juta ataupun mungkin sampai bilion, 1-2 bilion saja. Tapi London US ni sebab duit banyak, okay, banyak bank-bank besar ataupun hedge fund dia akan trade. Jadi sebab tu pergerakan selalu kita kata London dengan US session adalah agak liquid ataupun agak volatile. Okay, so macam secara logiknya kalau Asian session ataupun Asian Pacific session kita akan trade pair yang berkaitan dengan AUD, NZD, JPY lah sebab akan ada pergerakan yang lebih besar. Okay, tapi ini tidak makna masa London dengan US session dia tak gerak. Okay, masa London dengan US session pair ni pun boleh gerak laju. Okay, cuma dia punya pergerakan relatif dengan tu dia mungkin nampak laju sedikit sebab country-country yang terlibat dia trade yang tu, tapi secara orang kata volume ataupun transaksi, of course London session dengan US session itulah yang paling banyak. Okay, so masa European session kita akan cuba fokus Euro dengan GBP, masa US punya session kita akan fokus USD Canada. Okay, itu secara rajam. Okay, satu lagi, hari apa yang sesuai untuk trade? Selalunya kita akan perasan kita akan volatility akan agak tinggi hari Selasa, Rabu, Khamis dengan Jumaat sebelum closing. Hari Isnin pagi sampai tengah hari agak orang kata senyap ataupun kurang sedikit. Okay, itu memang biasa. Siapa yang dah pernah trade memang tahulah hari Isnin dia kurang sampai US market open malam. Okay, daripada Isnin malam sampai hari Jumaat ataupun Sabtu pagi baru market akan gerak. Okay, tapi ini tidak makna Isnin pagi dengan tengah hari tak ada transaksi langsung ataupun tak ada movement. Memang ada, tapi as a relative percentage kurang sedikit. Okay, so waktu apa sesuai untuk trade? Kalau boleh hari yang ada news yang high impact. Okay, keluarlah contoh interest rate decision ataupun FOMC meeting. FOMC ni Federal Open Monetary Committee, setiap 3 bulan ataupun 4 bulan dia orang akan buat meeting. Dia akan keluarkan interest rate decision untuk US sebab US adalah country yang besar. So apa-apa yang berkaitan dengan US dia akan impact semua currency. So akan ada pergerakan lah. Satu lagi NFP lah. NFP setiap hari Jumaat bulan pertama lah, Jumaat setiap bulan Jumaat pertama setiap bulan. Okay, lepas tu data ekonomi macam GDP ni KDNK, keluaran dalam negeri kasar. Okay, CPI ni inflasi sesuatu negara. Okay, consumer price inflation ataupun speeches by governor banks ataupun banyak event yang kita akan kejap lagi saya akan go through. So ini adalah impact news yang akan memberi impact, jadi kita boleh trade. Okay, so macam mana kita nak trade? Okay, dia ada banyak cara. Satu, trade into news. Maknanya siapa yang pernah dengar peribahasa ni, buy the rumor, sell the news. Maknanya selalu orang akan atau trader dia akan cuba buy atau sell, okay, sebelum 1-2 hari sebelum news tu keluar. Contohnya lah interest rate nak keluar besok. Okay, jadi 2 hari sebelum tu atau 3 hari sebelum tu atau seminggu 2 minggu sebelum tu trader dah tahu katakan US dollar interest rate nak naik, jadi dia orang akan cuba buy US dollar. Jadi once news dah keluar dia orang akan take profit, dia orang keluar dari market. So ini semua benda biasalah. Okay, satu lagi kita trade semasa news, maknanya 1-2 minit sebelum news tu keluar, katakan pukul 8.30 malam NFP keluar, kita masuk kita punya trade 1 minit atau 2 minit sebelum news tu keluar. Maknanya kalau katakan kita project US dollar akan kuat, so kita akan buy US dollar 1-2 minit ataupun 10-15 saat sebelum news tu nak keluar baru kita entry. Jadi kita entry je dia naik 200 pip, kita terus keluar ambil profit, ataupun kita entry je sell
dia turun bawah dan kita ambil profit. So itu pun adalah satu teknik. Ataupun kita tunggu lepas news, sebab kadang-kadang news spike atas ke bawah, kita macam terperangkap. Okay, jadi kadang-kadang ada trader dia akan jenis tunggu, okay, katakan dia spike atas, spike bawah, lepas tu baru kita nampak trend, baru dia masuk. Jadi bergantung pada jenis ataupun teknik atau jenis trader yang macam mana. Ada yang suka sebelum news dia dah trade dan masa news dia keluar, ataupun ada yang suka trade news trading 1-2 minit, ataupun ada trader dia ikut trend lepas news. Okay, ke mana nak dapat ataupun macam mana kita nak tahu? Satu website yang agak popular dengan trader Malaysia adalah Forex Factory. So kita boleh nampak event. Kalau kita nampak event ni, selalunya yang warna merah ni high impact, warna orange ni medium impact lah. Kalau kuning tu low impact. Saya selalu tak tengok yang tu lah. Saya selalu tengok high impact dengan medium impact. So kita akan ada actual, forecast, previous. Okay, contoh katakanlah dalam kes ni pukul 9.30 malam hari Rabu minggu depan, kita akan keluar core retail sales ataupun retail sales untuk US dollar. Kita nampak based on apa orang kata forecast, kita nampak mungkin dia lagi bagus daripada previous, kita akan expect US dollar kuat. Jadi kita ada dalam 2-3 hari sebelum news ni keluar, jadi kita dah start buy kita dah start buy US dollar. Maknanya kalau Euro USD kita dah start sell. Jadi bila news tu dah keluar, kita dah keluar 1-2 minit sebelum news keluar. Okay, itu cara yang pertama lah. Ataupun kita tunggu hari Rabu 1-2 minit baru kita sell Euro USD. Tapi kadang-kadang kalau kita buat macam tu, kita tertinggal bus. Ataupun kita orang kata masa kita sell, tiba-tiba price spike ke atas sebab orang semua keluar daripada market. Ataupun cara ketiga, kita tunggu lepas news ni 9.30 keluar, dalam pukul 10 malam, 10.30 malam, kita nampak katakan Euro USD turun macam ni, okay, kita nampak baru dia nak turun, baru kita masuk. Tapi kalau kita ambil teknik yang tu, kadang-kadang kita terlambat. Okay, so dia bergantung macam mana. Okay, so apa yang saya nak terangkan adalah ada macam cara, sama ada 2-3 hari sebelum news tu keluar, ataupun masa news, ataupun selepas news tu keluar. Okay, ada beberapa website kita boleh check nak follow economic events. Investing.com pun boleh, FX Street pun boleh, ada macam-macam website. Okay, yang biasa saya pakai adalah Forex Factory lah. Okay, tapi kita ada macam-macam pilihan. Okay, so itu saja. So macam saya kata, selalunya kita akan cuba trade antara pukul 2 tengah hari sampai pukul 5 petang, ataupun dari pukul 2 petang, 2 tengah hari sampai pukul 12 malam waktu Malaysia. Okay, so itu adalah masa yang sesuai. Dan satu lagi hari yang sesuai adalah hari Selasa sampai hari Jumaat, ataupun hari Isnin malam sampai hari Jumaat malam lah. Okay, jarang hari Isnin pagi dan tengah hari ada pergerakan yang besar, sebab semua trader dia akan tunggu apa US nak buat, ataupun trader-trader US nak buat, baru trader-trader Asia ataupun Europe akan ikut. Okay, so to earn more, you must learn more. Okay, so terima kasih guys. Jangan lupa untuk like, share and subscribe.